Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Hajaratul Adwa binti Ahmad Kuti dari Jabatan Pengajian Am Politeknik Ibrahim Sultan. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk kajian saya iaitu Amalan Pengajaran dan Pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan pensyarah Jabatan Pengajian Am Politeknik Ibrahim Sultan. Okey. Pengenalan. Menurut Durkani, penandaan arasan untuk pendidikan negara sangat bergantung kepada transformasi yang mempunyai bertautan dengan ilmu pengetahuan dan ledakan maklumat. Oleh itu, transformasi pendidikan merupakan satu kemestian dan kejayaan transformasi ekonomi amat bergantung pada kejayaan pelan pendidikan yang bersifat futuristik. Okey, seperti mana kita semua sedia maklum, kita mengalami kepesatan dalam dunia pendidikan yang sangat laju dan cepat. Makanya muncullah ledakan-ledakan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat dan memerlukan semua pihak untuk sentiasa melihat bahawa pendidikan adalah satu alat yang sangat berdaya saing mengikut kepada peredaran masa dan juga peredaran teknologi. Okey, seterusnya. Latar belakang. Institusi pendidikan abad ke-21 sentiasa berdepan dengan pelbagai cabaran dalam meningkatkan prestasi pelajar. Seperti mana kita tahu, disamping itu juga dalam memperkasakan kemampuan pendidikan dan penyertaan dalam industri serta pengungsian pendidikan. Tenaga pengajar juga tidak boleh bergantung kepada kaedah pengajaran tradisional semata-mata untuk memastikan para pelajar bersedia menghadapi alam kerjaya kelak. Sebaliknya, mereka harus mengenal pasti kaedah yang lebih inovatif selaras dengan keperluan pelajar masa kini yang berada dalam era teknologi. Itu adalah menurut Brownell et al. Pada 2006. Ini sangat bertetapan dengan pembelajaran, konsep pembelajaran yang seiring dengan teknologi maklumat pada masa kini, di mana pendidikan tidak hanya tergantung kepada kaedah tradisional, bahkan tenaga pengajar perlu lebih peka dan lebih memperbaharui kemahiran-kemahiran yang pelbagai dalam mendepani pendidikan dan pengajaran dan pendidikan pada abad ke-21 ini. Okey, seterusnya. Permasalahan kajian. Okey, pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 ni memerlukan persyarat untuk sentiasa berfikir, merancang, berbincang, menilai dan mereka cipta serta membuat keputusan. Ini adalah berdasarkan modal partnership for 21st Century 2015. Maksudnya di sini proses PNP yang berlangsung itu pada abad ke-21 memerlukan tenaga pengajar untuk berkombinasi dengan elemen-elemen berfikir, merancang, berbincang, mereka cipta serta membuat keputusan. Apa yang menjadi masalah dalam kalangan pensyarah ialah pensyarah seringkali menghadapi tekanan di mana mereka merasakan bahawa mereka mempunyai kemahiran yang kurang dalam mendepani pembelajaran PDP abad ke-21 ini. Mereka merasakan kemahiran mereka dalam proses PDP pengajaran dan pembelajaran ini masih berada pada tahap rendah. Dan kemahiran dan kesihatan mereka untuk memberi input dan kemahiran pengajaran dan pengajaran yang diperlukan pada abad ke-21. Mereka merasa itu adalah merupakan salah satu halangan kepada tenaga pengajar. Pensyarah juga sebenarnya perlu memperbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran dan perlu meletakkan elemen-elemen seperti kemahiran berfikir, kemahiran kolaborasi, komunikasi dan kreativiti di dalam PDP tersebutlah, di dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya elemen abad ke-21 ini dapat dimantapkan lagi dalam kalangan pensyarah, tenaga pengajar, maupun pelajar sendiri. Kajian ini adalah untuk meneroka apakah amalan pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dalam menunaikan tugas, terutamanya bagi pensyarah di Jabatan Pengajian A, bagi meningkatkan lagi keberkesanannya pada PDP pengajaran dan pembelajaran pada abad ke-21 ini. Sebenarnya tujuan saya menghasilkan kajian ini adalah untuk melihat sejauh mana pensyarah-pensyarah di Jabatan Pengajian Am ini bersedia dalam mendepani cabaran abad ke-21 dalam pendidikan, pengajaran dan pendidikan ini. Adakah
Pensyarah-pensyarah ini sudah pun bersedia dari sudut fizikal, mental mereka dalam mendepani pelajar-pelajar, dalam mendepani pandemik ini, dalam mendepani teknologi-teknologi yang sentiasa berkembang pesat, terutamanya dalam bidang pendidikan. Justru itu nak melihat bagaimana dimensi pendidikan itu dapat diselarikan bagi memupuk nilai tambah dalam diri para pensyarah. Okey, seterusnya. Objektif. Okey, objektif bagi kajian ini adalah untuk mengenal pasti aspek amalan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan pensyarah di Jabatan Pengajian Am di Politeknik Ibrahim Sultan. Manakala persoalan kajian saya adalah lebih tertumpu kepada sejauh manakah aspek amalan dan pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan pensyarah dalam di Jabatan Pengajian Am Politeknik Ibrahim Sultan. Okey. Seterusnya, tinjauan literatur iaitu literature review, di mana saya mengambil literature review pertama daripada NCREL Metric Group yang telah mengemukakan kerangka NGOSH 21st Century Skills untuk menggalakkan kemahiran abad ke-21 dalam kalangan murid, guru dan pentadbir. Mereka telah menggaris pandukan 4 elemen penting dalam memastikan kemahiran abad ke-21 ini dapat dikuasai oleh bukan hanya pada murid, bukan hanya pada guru, bahkan juga kepada pentadbir ataupun institusi tersebut. Okey, 4 bidang utama itu adalah literasi era digital, kedua pemikiran inventif, ketiga komunikasi berkesan dan keempat produktiviti tinggi. Dengan menguasai keempat-empat domain ini, sebenarnya ia dapat menurut NCREL dan juga Matrix Group ni pada 2003 dengan penguasaan keempat-empat domain ini sebenarnya dapat meningkatkan pencapaian akademik dan merupakan kemahiran yang diperlukan dalam era digital. Maksudnya ini adalah 4 elemen yang sangat penting yang perlu dikuasai bagi memastikan peningkatan pencapaian akademik selari dengan dunia digital ini. Okey, seterusnya. Literature yang kedua adalah daripada Bekta 2010. Okey, telah menyelarakan 5 apa yang diperlukan oleh seorang guru bagi memastikan efektif atau tidaknya efektif PDP yang akan berlangsung. 5 elemen ini perlu diseragamkan oleh guru-guru dan diperlukan untuk menggunakan teknologi secara efektif. Okay, yang pertama, memamerkan kebolehan menggunakan internet dalam konteks profesional. Okay, ini bermaksud bahawa warga pendidik harus ke depan, harus menonjol, harus sentiasa peka dengan peredaran dunia pendidikan di mana dapat menggunakan internet dalam konteks profesional. Okey, yang kedua, memahami fungsi teknologi dalam PDP yang efektif. Okey, para pensyarah, guru-guru, warga pendidik harus mengetahui apakah sebenarnya fungsi utama dalam PDP ini dalam konteks teknologi. Apakah elemen-elemen, aktiviti-aktiviti ataupun aplikasi-aplikasi yang boleh dimuat naik dan boleh membantu PDP pada abad ke-21 ini. Yang ketiga, mempunyai pengetahuan dalam ICT. Para pendidik seharusnya mempunyai pengetahuan dalam ICT. Tidak kiralah para pendidik tersebut daripada latar belakang, mungkin daripada latar belakang pendidikan Islam, mungkin daripada latar belakang yang bukan dan tidak terbiasa dengan ICT, tetapi bagi memastikan memastikan efektif atau tidaknya pendidikan abad ke-21, guru-guru harus mempunyai pengetahuan di dalam ICT. Dan yang keempat, kata Bekta 2010, memahami bagaimana mengenal pasti dan membina kebolehan ICT pelajar. Bukan hanya pada tahap guru, kita juga sebagai pendidik, pengajar perlu tahu adakah murid-murid, pelajar-pelajar kita tidak kira di IPTA, IPTS maupun di sekolah, sebenarnya mereka berkebolehan ataupun tidak dalam menggunakan ICT. Okey. Dan yang kelima, elemen yang kelima adalah memahami tanggungjawab untuk melindungi murid dan data mereka. Itu adalah tanggungjawab kita sebagai pendidik. Okey, seterusnya kita pergi kepada instrumen kajian. Okey, dalam instrumen kajian ini saya telah bahagikan kepada 2, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Dalam bahagian A saya meletakkan dalam soal sidik saya tentang maklumat demografi. Okey, maklumat demografi ini saya ambil daripada tahun mengajar mereka, pengalaman mengajar mereka, dan dia lebih kepada pengalaman. Dan dalam bahagian A juga terdapat 30 orang responden daripada pensyarah di Jabatan Pengajian Am yang telah pun memberi respon di dalam soal sidik tersebut. Okey, dan bahagian kedua dalam soal sidik saya, instrumen kajian saya meletakkan
amalan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Soal sidik yang berkisar tentang amalan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 di mana ianya telah dijalankan sebelum ini dengan nilai alpha Krobachnya adalah pada 0.929 dan di dalam amalan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 ini dalam bahagian B instrumen kajian saya terdapat 8 konstruk utama di mana saya ingin melihat kepada pertama, konstruk yang pertama adalah kemahiran pemikiran kritikal. Yang kedua, konstruk kedua adalah kemahiran komunikasi. Ketiga, kemahiran refleksi. Keempat, kemahiran kolaborasi. Kelima, kemahiran pentaksiran. Keenam, kemahiran penyelesaian masalah. Konstruk yang ketujuh adalah kemahiran teknologi dan konstruk yang terakhir iaitu konstruk ke-8 adalah kemahiran kreativiti dan kemahiran inovasi. Ini telah pun saya dapatkan instrumen kajian ini. Saya rujuk kepada International Innovative Teaching and Learning Study pada tahun 2010 dan dia juga sebenarnya berdasarkan daripada the Deeper Learning Framework from the William and Flora Hewlett Foundation pada 2010 dan Partnership for 21st Century Skill pada 2015. Ini adalah merupakan rujukan saya untuk melaksanakan kajian ini. Seterusnya, okey, ini adalah jadual interpretasi skor min 4 skala. Okey, sumber ini saya dapat daripada Ghani Abdul Taib pada tahun 1996. Di mana seperti mana kita tahu, saya menggunakan skala 4 likert dalam soal sidik saya dalam instrumen kajian saya. So ini adalah merupakan jadual interpretasi bagaimana saya mengira skor min tersebut. Okey, seperti mana yang kita dapat lihat dalam paparan skrin, terdapat 3 skala yang mana kita kira daripada 1 hingga 2 iaitu berada pada tahap rendah, manakala 2.01 hingga 3 berada pada tahap sederhana dan 3.01 hingga 4 berada pada skor yang tinggi. Okey, baiklah kita teruskan. Okey, kita pergi kepada konstruk pertama di dalam soal sidik iaitu kemahiran pemikiran kritikal. Seperti mana yang saya nyatakan sebentar tadi, terdapat 8 konstruk. Ini adalah merupakan konstruk pertama di dalam soal sidik yang telah saya edarkan kepada rakan-rakan saya di Jabatan Pengajian A. Okey, daripada sini kita dapati bahawa dapatan menunjukkan min yang tertinggi adalah pada soalan yang ketiga. K3 itu merujuk kepada soalan ketiga iaitu membimbing pelajar menjawab soalan pada aras tinggi iaitu berada pada tahap 2.87 manakala min yang terendah adalah di dalam item K4 iaitu soalan keempat yang menggunakan alat-alat kemahiran berfikir aras tinggi semasa interaksi dalam kuliah dengan minnya 2.57. Okey, ini kita dapati bahawa pensyarah di Jabatan Pengajian Am ini sebenarnya boleh membimbing pelajar untuk menjawab soalan yang tinggi. Okey, walau bagaimanapun mereka memerlukan alat-alat kemahiran berfikir aras tinggi semasa berinteraksi dalam kelas. Mungkin mereka dapat menambah baik lagi elemen-elemen tools pengajaran PDP supaya mereka dapat sentiasa berfikiran aras tinggi dan dapat menggunakan elemen berfikir aras tinggi ini dalam kuliah, semasa kuliah. Jadinya bagi konstruk pertama kemahiran pemikiran kritikal, kita dapati bahawa min keseluruhan adalah pada 2 iaitu 2 dan sisihan piawai adalah kosong. Okey, ini menunjukkan kalau kita lihat rujuk kepada jadual sebentar tadi, kita dapati bahawa 2 berada pada skor rendah ya, pada skor rendah. Okey, ini adalah pertama kemahiran berfikiran kritikal. Seterusnya kita pergi kepada kemahiran komunikasi. Dalam kemahiran komunikasi, kita lihat kepada jadual yang tertera di hadapan paparan skrin tuan-tuan dan puan-puan. Kita dapati bahawa min yang tinggi iaitu pada KK2 kemahiran komunikasi pada soalan kedua iaitu menggalakkan pelajar berkomunikasi dalam melaksanakan projek yang diberikan. Maksud para pensyarah sentiasa menggalakkan pelajar sentiasa berkomunikasi, sentiasa mengadakan komunikasi semasa melaksanakan projek
ataupun kerja-kerja yang diberikan oleh pensyarah. Maksudnya pensyarah memberikan sesuatu arahan, kemudian memberikan pelajar tersebut berkomunikasi, bertukar-tukar pendapat dan sebagainya. Ia berada pada kita lihat min yang tertinggi iaitu 3.57. Manakala KK3 iaitu kemahiran komunikasi, soalan ketiga memastikan tugasan memberikan pendekatan pelbagai disiplin ilmu dan kemahiran komunikasi berada pada tahap yang rendah iaitu minnya 3.27. Dan kita dapati bahawa min keseluruhan aspek kemahiran komunikasi ialah pada 3 minnya dan sisihan piawai adalah kosong. Kalau kita rujuk kepada jadual skor min sebentar tadi, kita dapati bahawa 3 berada pada skor sederhana. Maksudnya para pensyarah menggunakan min tersebut berada min bagi kemahiran komunikasi dalam kalangan pensyarah GPA Jabatan Pengajar Am adalah berada pada tahap sederhana untuk kemahiran komunikasi. Seterusnya, kita pergi kepada konstruk ketiga, kemahiran refleksi. Dalam kemahiran refleksi, kita dapati bahawa kita rujuk dalam jadual yang berada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, kita dapati bahawa min yang tertinggi, min yang terendah. Min yang terendah adalah item R4, refleksi 4, soalan keempat, iaitu menulis refleksi selepas sesi pengajaran dan pembelajaran. Maksudnya di sini kita dapati bahawa para pensyarah tidak menulis refleksi selepas sesi pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, manakala min yang tertinggi di sini seperti mana kita lihat ialah pada R1, soalan pertama, membimbing pelajar menulis refleksi dengan betul dan berkesan. Tetapi para pensyarah sentiasa membimbing pelajar menulis refleksi dengan betul dan berkesan. Dan kalau kita lihat di sini berada pada skor pada min 2.70. 2.70 dan min keseluruhan aspek refleksi amalan pedagogi pensyarah ialah pada 2 dan sisihan piawai kosong. Kemahiran refleksi juga pada tahap 2, sekiranya kita rujuk kepada jadual sebentar tadi juga pada tahap yang rendah. Seterusnya, kemahiran kolaborasi. Kemahiran kolaborasi kalau kita lihat kepada jadual 4, menunjukkan taburan min dan sisihan piawai. Min yang tertinggi adalah pada KK2, kemahiran kolaborasi. Soalan kedua iaitu menggalakkan pelajar menggunakan pelbagai media sosial untuk berinteraksi, iaitu pada min 3.27. Ini biasanya kita memberi galakan kepada pelajar menggunakan medium seperti Facebook, Instagram. Jadi ini berada pada min yang tertinggi, manakala min yang terendah bagi kemahiran kolaborasi ini ialah pada KK1. Kita dapati bahawa pada KK1 bekerjasama dengan rakan setugas untuk membangunkan komuniti pembelajaran professional learning community. Maksudnya pensyarah masih belum lagi bekerjasama dengan rakan setugas dalam membangunkan komuniti pembelajaran secara profesional, dan ia berada pada min yang rendah iaitu 2.73. Dan keseluruhan min yang kita dapati bahawa bagi kemahiran kolaborasi ialah 2.40 dengan sisihan piawainya ialah 0.50. Kalau kita dapati min 2.40, kita dapati bahawa kemahiran kolaborasi berada pada julat skor sederhana. Seterusnya, kemahiran pentaksiran. Kemahiran pentaksiran merupakan konstruk kelima dalam amalan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Kalau kita lihat kepada jadual yang telah diberikan, kita dapati bahawa min yang tertinggi pada item P5, pentaksiran soalan kelima, iaitu menggunakan pentaksiran sesuai dengan pencapaian pelajar. Berada pada min 3.27, manakala P2 pentaksiran 2 memfokus pentaksiran berdasarkan pemikiran aras tinggi berada pada min yang terendah iaitu 2.77. Kita dapati bahawa para pensyarah sebenarnya menggunakan pentaksiran yang sesuai bagi mengukur pencapaian pelajar menerusi aktiviti-aktiviti ataupun assignment yang telah diberikan kepada pelajar. Manakala para pensyarah kurang memfokuskan pentaksiran berdasarkan pemikiran aras tinggi, di mana ia berada pada min yang rendah 2.77. Keseluruhannya purata min adalah 2.50, berada pada tahap sederhana, julat skor yang sederhana dengan sisihan piawai 0.51.
Okey, seterusnya kita pergi kepada konstruk yang keenam, iaitu penyelesaian masalah. Okey, dalam jadual yang keenam ini kita dapati bahawa dia menunjukkan tentang taburan min dan sisihan piawai bagi aspek penyelesaian masalah. Okey, min yang tertinggi adalah pada PM1, iaitu penyelesaian masalah soalan 1, mengamalkan pengajaran melalui pendekatan penyelesaian masalah. Okey, itu berada pada min yang tinggi dengan 3.10, sangat tinggi, di mana menunjukkan pensyarah di Jabatan Pengajian A sentiasa mengamalkan pengajaran melalui pendekatan penyelesaian masalah. Okey, membantu pelajar untuk berfikir, meningkatkan kreativiti. Jadi pensyarah sentiasa melalui pendekatan penyelesaian masalah. Manakala min yang terendah adalah pada PM4, penyelesaian masalah soalan keempat, iaitu memastikan masalah yang diberikan bersifat pelbagai disiplin. Maksudnya pelajar pensyarah masih kurang dalam memastikan masalah yang diberikan itu bersifat pelbagai disiplin. Jadi pelajar boleh menggunakan idea-idea daripada disiplin yang pelbagai. Itu berada pada min yang rendah, iaitu pada 3.03, dan purata keseluruhan bagi aspek penyelesaian masalah adalah minnya 3 dan sisihan piawai kosong. 3 kalau kita lihat kepada julat skor, dia berada pada tahap sederhana. Okey, seterusnya. Okey, kemahiran teknologi adalah merupakan konstruk ke-7 di dalam amalan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Sekiranya kita lihat kepada jadual di atas dan juga graf, kita dapati bahawa min yang tertinggi adalah pada item T3, kemahiran teknologi soalan ketiga, iaitu menggalakkan pelajar menggunakan media sosial untuk berinteraksi. Okey, iaitu 3.65, manakala min terendah adalah pada T1, iaitu menggunakan pedagogi digital berbanding kaedah tradisional pada 2.93. Okey, masih terdapat lagi pensyarah yang belum menggunakan ataupun masih belajar untuk menggunakan kaedah pedagogi secara digital. Okey, dengan min keseluruhannya adalah sebanyak 2.60, sisihan piawai 0.50. Okey, kalau kita lihat kemahiran teknologi, puratanya berada pada julat skor sederhana. Okey, seterusnya konstruk yang terakhir adalah konstruk kreativiti dan kemahiran inovasi. Okey, kreativiti dan kemahiran inovasi, kita dapati bahawa elemen min yang tertinggi ialah pada soalan KKI 3. Okey, kreativiti dan kemahiran inovasi soalan ketiga, iaitu menerapkan elemen kreativiti dalam proses pengajaran dan pembelajaran, berada pada tahap 2.87. Ia menunjukkan bahawa para pensyarah sedaya upaya untuk menerapkan elemen kreativiti ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Manakala min terendah adalah pada KK1, KK2, soalan kedua, KKI 2, kreativiti dan kemahiran inovasi 2, iaitu menyampaikan input dengan kreativiti dan inovatif semasa dalam kelas. Okey, berada pada min 2.77. Okey, dengan purata min keseluruhannya ialah 2 dan sisihan piawai kosong. 2 menunjukkan kemahiran kreativiti dan kemahiran inovasi berada pada tahap rendah mengikut julat skor sebentar tadi. Okey, itu adalah ke-8 konstruk yang ada di dalam amalan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Okey, seterusnya kita pergi kepada keseluruhan. Dapatan keseluruhan amalan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 bagi pensyarah di Jabatan Pengajian A Politeknik Ibrahim Sultan. Okey, secara keseluruhannya kita dapati bahawa elemen amalan PDP pensyarah abad ke-21 ialah minnya 1.63 dan sisihan piawai 0.52. Okey, elemen kemahiran pemikiran kritikal, elemen refleksi dan elemen kreativiti dan juga elemen inovasi berada pada min 2, yang mana perlu dipertingkatkan keupayaannya kerana masih berada pada tahap rendah, iaitu di bawah min keseluruhan. Ia adalah merupakan 4 perkara kemahiran yang perlu
dilakukan oleh pensyarah atau ditambah baik oleh pensyarah bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 ini berjalan dengan baik pada masa akan datang, dipertingkatkan keupayaan mereka kerana keempat-empat elemen ini iaitu kemahiran berfikiran kritikal, refleksi, kreativiti dan inovasi. Keempat-empat kemahiran tersebut berada pada min 2 iaitu menunjukkan julat skor yang rendah. Okey, dan sekiranya kita lihat kepada min keseluruhan di dalam jadual ini juga, ia menunjukkan 1.63, menunjukkan dapatan keseluruhan amalan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 ini berada pada tahap yang rendah bagi pensyarah di Jabatan Pengajian Am di Politeknik Ibrahim Sultan. Terutamanya pada empat elemen yang saya sebutkan sebentar tadi yang perlu dipertingkatkan oleh para pensyarah di Jabatan Pengajian Am Politeknik Ibrahim Sultan. Okey, dan perbincangan dapatan ini menyokong pandangan Badrul Hisham dan Muhammad Nasruddin 2016 yang menjelaskan bahawa guru-guru sekolah umpama ibu bapa murid semasa di sekolah. Kajian ini juga sebenarnya selari dengan kajian mendapati bahawa dua amalan pengajaran yang paling dominan diamalkan oleh guru-guru ialah kemahiran penyelesaian masalah dan kemahiran komunikasi. Okey, dia selarilah dengan dapatan yang dikemukakan oleh Badrul Hisham pada 2016. Okey, ibu bapa ni guru-guru ni adalah sebagai ibu bapa lah di sekolah, dan dapatan ni juga turut dipersetujui oleh Muhammad Sahandri Ghani et al 2011 bahawa kemahiran berkomunikasi secara berkesan juga berperanan mempengaruhi pengajaran guru di dalam kelas. Komunikasi sangat penting. Elemen yang paling kita lihat paling dominan ialah dalam kajian ini penyelesaian masalah dan juga kemahiran komunikasi. Jadi elemen ini sangat penting dan dia juga selari dengan dapatan daripada Badrul Hisham dan juga Muhammad Sahandri yang mengatakan bahawa kemahiran komunikasi ini sangat berkesan dan memberi pengaruh yang sangat besar kepada pengajaran guru di dalam kelas. Okey, seterusnya terdapat 3 dimensi berada pada tahap rendah. Okey, kalau kita lihat sebentar tadi yang pada tahap rendah ialah kemahiran berfikiran kritikal, kemahiran refleksi dan kreativiti dan kemahiran inovasi pada tahap rendah. Ini juga selari lah dengan dapatan daripada Sylvia dan Tobia pada 2014 mana dia menyatakan bahawa setengah guru tidak pernah bersedia secukupnya dan untuk membolehkan mereka mengajar kandungan mata pelajaran dan pada masa sama menerapkan elemen kebat ni. Ini selarilah kerana kadang-kadang guru-guru dia rasa tidak mempunyai persediaan yang cukup dalam mengajar kandungan mata pelajaran silibus dalam masa sama nak menerapkan elemen kebat itu. Okey, dan oleh itu guru harus membudayakan kebat dari semasa ke semasa sebagai transformasi dalam pendidikan. Kebat ini, kemahiran berfikir aras tinggi ini sangat penting pada zaman teknologi pada hari ini, terutamanya dalam menerapkan elemen tersebut di dalam pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 hari ini. Okey, seterusnya. Selain itu, konsep bilik darjah abad 21 menggunakan pelbagai teknologi terkini turut dibangunkan yang menyokong amalan kebat. Itu menurut KPM 2014. Penggunaan bersumberkan kebat dan alat-alat berfikir seperti COD, Cognitive Research Trust, iThinking dan Six Thinking Hat perlu diadakan juga. Selanjutnya, alat pengurusan grafik seperti peta pengetahuan, peta konsep, peta cerita dan alat pengurusan kognitif merupakan sumber kebat yang mampu meningkatkan keterampilan guru dan murid dalam berfikir. Itu menurut Susan 2014. Ini adalah antara perkara-perkara yang boleh ditambah baik oleh guru-guru bagi memastikan kebat kemahiran berfikir aras tinggi ini dapat mampu dilakukan dan dilaksanakan dengan baik oleh guru-guru dan murid. Okey, dan cadangan ini jelas menunjukkan kesamaan dengan pernyataan oleh Susan 2014 juga yang menyatakan bahawa guru yang kreatif dan berinovasi berupaya menginspirasikan murid-murid untuk memberi sumbangan melampaui ekspektasi dalam proses pembelajaran. Itu selarilah dengan apa yang Susan pada 2014 terangkan bahawa kita memerlukan guru-guru, tenaga pelajar yang kreatif dan berinovasi yang mampu menginspirasi para pelajar. Okey, dan mampu menjadikan proses pembelajaran itu berada pada tahap yang memuaskan bukan hanya kepada para pensyarah tetapi juga kepada pelajar dan institusi dan pihak pentadbiran khususnya. Okey, seterusnya kesimpulan.
Okey, kesimpulan daripada kajian yang telah saya laksanakan ini, saya dapati bahawa ia adalah selari dengan kehendak impak transformasi dalam PPPM 2013 hingga 2025, iaitu pendidik akan meningkatkan keupayaan bertaraf dunia yang diperlukan bagi membantu mencapai keberhasilan murid yang dihasratkan. Okey, kajian ini juga sebenarnya dapat memenuhi keperluan PPPM 2013 dan 2015 dalam aspek aspirasi sistem, iaitu meningkatkan keberhasilan murid setanding dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem. Okey, pesara di Jabatan Pengajar Am akan boleh lebih keseronokan, saya percaya, dan lebih kepuasan sekiranya mereka dapat menjalankan aktiviti pengajaran mereka, kerana pakej pekerjaan pensyarah yang baru, okey, mereka dapat menikmati perkembangan profesional lebih memuaskan, laluan kerja yang lebih baik, dan proses penilaian yang terus dan adil serta berkait terus dengan keupayaan dan kecemerlangan prestasi. Oleh itu, kajian amalan pengajaran pembelajaran berkelas 1 bagi pensyarah di Jabatan Pengajian Am Politeknik Ibrahim Sultan dapat membantu sebenarnya menjayakan wawasan pendidikan negara dan melahirkan warga pendidik yang cekap, berkesan dan prihatin dalam amalan sehariannya. Okey, secara kesimpulannya kita dapati bahawa penerapan unsur-unsur elemen-elemen kecekapan tenaga pengajar yang selari dengan kehendak kerajaan seharusnya dapat membantu para pendidik, warga pendidik dapat membantu juga sistem pendidikan negara supaya berdaya saing, supaya sistem pendidikan negara ini dapat diteruskan, dan insya-Allah kita mengharapkan agar sistem pendidikan negara kita pada masa akan datang berada pada tahap yang berada pada tahap world class, mana berada pada tahap yang lebih tinggi, yang berdaya saing, yang mampu mengejar sistem pendidikan yang berada di barat dan setanding dengan sistem pendidikan tersebut. Justru itu saya mengharapkan dengan kajian ini, okey, saya dapat meluaskan lagi kajian tersebut pada masa akan datang di jabatan-jabatan lain di dalam Politeknik Ibrahim Sultan untuk melihat bagaimana gerak kerja rakan-rakan saya di jabatan-jabatan lain dalam mendepani cabaran pendidikan abad ke-21 ini. Adakah mereka bersedia dan insya-Allah dia akan diperluaskan lagi pada masa akan datang, dan saya harapkan kajian ini dapat memberi impak yang sangat besar kepada institusi, bahkan dapat memberi impak yang sangat besar kepada negara dalam membantu menerajui sistem pendidikan yang berkualiti tinggi. Justru itu saja daripada saya. Saya Hajarah Kak Dua minta maaf kuti dengan ini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum.